Di sini kami diberi taklimat berkenaan dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan di sini untuk orang-orang yang ingin belajar Al-Quran, hafazan dan sebagainya. Saya Puan Hajah Jamilah Osman. Apabila saya dibawa melawat ke pesantren di sini, saya rasa subhanallah, Allahu Akbar, terpanggil untuk belajar menyertai di pesantren di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa kedua mulai dibina yang akan menelan kos sebanyak 8.4 juta di Gombak. Maka Ustaz mewakili warga tahfiz, pihak pengurusan tahfiz mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mengalu-alukan ya tuan-puan untuk sebarang bentuk sumbangan, doa ya, dan juga sokongan, motivasi, semangat semualah untuk kami. Dan terima kasih semua ya, jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Apa khabar semua para penonton Jom tu Jannah, talk show kita live malam Jumaat yang sudah pun masuk pada siri yang keempat sebenarnya, tuan-puan sekalian. Alhamdulillah atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum kita mulakan, Ustazah mohon daripada tuan-puan untuk tekan butang like dan butang share. Mudah-mudahan bukan kami saja yang memberi kepada tuan-puan semua, bahkan dengan share tersebut, ya, tuan-puan juga mendapat pahala insya-Allah jariah yang besar daripada Allah Azza wa Jalla. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk kita malam ini adalah tajuk yang mungkin menjadi satu tanda tanya juga kepada kita, apa sebenarnya kita nak bincangkan, iaitu tajuknya adalah dia bukan anakmu. Kalau bukan anakmu, anak siapa? Anak jiran sebelah ke apa, kan, ya? Wallahu alam, kita akan tengok perbincangan pada malam ini. Tapi tuan-puan sekalian, Ustazah perkenalkan dulu yang memang sudah tidak asing lagi, yang bersama-sama dengan Ustazah sentiasa dalam Jom tu Jannah, iaitu memang sahabat ataupun rakan kongsi, rakan hidup yang memimpin Ustazah untuk masuk syurga insya-Allah, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Dr. Azhar Yaakob. Apa khabar bang? Baik, alhamdulillah sihat. Okey, ya, tak apa panggil abang, suami Ustazah, ya, insya-Allah til jannah. Dan bersama-sama dengan kita juga adalah tetamu yang istimewa, yang juga mahram Ustazah juga sebab anak saudara Ustazah, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Furqan Fawaz Al-Hafiz. Apa khabar Ustaz Furqan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, yang baru-baru ni diuji dengan sedikit musibah, iaitu di mana Instagram beliau yang sudah pun ada 100 lebih follower, 100,000 lebih, bukan 100 lebih, ya, 100,000 lebih follower, tapi telah digodam, ya, dihack. Lepas tu buat lagi Instagram baru, lagi sekali kena hack, dan akhirnya memang ma'asalamah lah, kedua-dua akaun Instagram tu tak dapat diselamatkan, ya. Dan sekarang Furqan Fawaz ada Instagram yang baru, di mana dengan tema pencinta Al-Quran, nak mengajak anak-anak muda untuk mencintai Al-Quran, melahirkan generasi Al-Quran. Boleh follow Instagram Furqan underscore Fawaz, ya. Belum apa-apa dah promosi, kan, ya. Baiklah tuan-puan sekalian, untuk memulakan perbincangan kita, ya, kita harap barakah daripada Allah. Sama-sama kita mulakan dengan Al-Fatihah, ya. Tuan-puan baca di rumah atau baca di mana yang sedang menonton, ya, kita baca dengan Al-Fatihah. Dan kami di studio dah baca daripada awal lagi, jadi kami, Ustazah mempersilakan Ustaz Furqan untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai landasan kepada perbincangan kita malam ini yang bertajuk Dia Bukan Anakmu. Silakan Ustaz Furqan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين صدق الله العظيم. Yang bermaksud mereka semua naik dan bahtera itu pun bergerak laju membawa mereka dalam ombak yang seperti gunung ganang. Dan sebelum itu Nabi Nuh memanggil anaknya yang sedang berada di tempat yang terpisah daripadanya. Wahai anakku, naiklah bersama-sama kami dan janganlah engkau tinggal dengan orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan aku daripada ditenggelamkan oleh air. Nabi Nuh berkata, hari ini tidak ada sesuatu pun yang akan dapat melindungi dari azab Allah kecuali orang yang dikasihani olehnya. Dan dengan serta-merta ombak itu pun memisahkan antara keduanya. Lalu menjadilah ia anak yang derhaka itu dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh taufan. Dan setelah binasanya kaum kafir itu diperintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari curahan hujanmu. Dan ketika itu surutlah air serta terlaksanalah perintah Allah itu. Dan bahtera Nabi Nuh itu pun berhenti di atas gunung judi. Serta diingatkan kepada kaum kafir umumnya bahawa kebinasaanlah akhirnya bagi orang-orang yang zalim. Dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri, dan bahawa janjimu itu adalah benar, dan engkau adalah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu, kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya. Sesungguhnya bawaan yang bukanlah amal yang soleh. Maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil. Masya Allah, ya, itu tadi bacaan ayat suci Al-Quran surah Hud ayat 40 surah 42 ayat 42 hingga 46, tuan-puan sekalian, yang menjadi tema kepada perbincangan kita, dia bukan anakmu. Cuma sebelum nanti insya-Allah ayat tu akan dikupas oleh Al-Fadhil Dr. Azhar. Ustaz tadi lupa, tuan-puan, nak perkenalkan Ustaz Muhammad Furqan Fawaz ni dari sudut latar belakangnya. Beliau adalah seorang guru sekarang di Mahat Tahfiz Darul Furqan, di mana pada usia 12 tahun, 6 hingga 12 tahun bersekolah di Tahfiz Darul Furqan. Kemudian menyambung pengajian untuk menghafaz Al-Quran di Tahfiz Sulaimaniyah sehingga umur 14 tahun. Kemudian melanjutkan pengajian diploma di College Insaniah Pulau Pinang sehingga umur 16 tahun, dan kemudian langsung ke Egypt di Universiti Al-Azhar di Shubra, menyambung ijazah sarjana muda dalam bidang jurusan Al-Quran wal Qiraat. Jadi sebenarnya nak sebut yang Al-Quran wal Qiraat tu, jadi kan mungkin cuba boleh pendengarkan tak Ustaz Furqan ayat 46 surah Hud tu, cuba buat dalam bentuk qiraat yang beza-beza sikit. Mungkin kita semua nak tahu sikit qiraat tu apa. Tadi dah baca qiraat yang biasa kan, qiraat Hafs an Asim. Jadi ini kita tunjukkan qiraat yang lain yang ada perbezaan sedikit, iaitu qiraat Warsh an Nafi'. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Ada lagi qiraat lain?
lepas ni pula lagu lain Fawaz. boleh Okay. InsyaAllah. Terima kasih Furqan Fawaz. Terima kasih tuan-puan. Dan sekarang kita pindah kepada Al-Fadhil Dr. Azhar Yaakob yang insyaAllah akan menghuraikan tajuk kita, Dia Bukan Anakmu, dengan menyunting daripada ayat surah Hud ayat 42 hingga 46 tadi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah Datuk Dr. Nafizah Musa, isteri Ustaz yang tersayang, dan di sebelah paling kanan adik ataupun Ustaz Fawaz Furqan Fawaz. Saja nak test je. Sihat ya? Alhamdulillah. Jadi kita telah pun mendengar tadi ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dibaca. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat yang dibaca tadi adalah daripada surah Hud. Kalaulah kita melihat secara kerangka yang lebih besar, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bermula daripada ayat 36 sehingga ayat 48, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Nabi Nuh dan anaknya. Kisah Nabi Nuh dan anaknya. Ustaz mengharap sangat supaya tuan-tuan dan puan-puan, ayuh ruangkanlah sedikit masa sekejap nanti, ambillah Al-Quran dan tengoklah terjemahannya merujuk kepada surah Hud ayat 36 sehingga ayat 36 sehingga ayat 48. Okey, secara luasnya begitu ya. Bermula daripada ayat 36 sehingga ayat 48. Adapun yang dibaca oleh Ustaz Fawaz tadi, itu ambil separuh saja sebab makan masa yang agak panjang. Di mana keseluruhan ayat 36 sehingga 48 ini menceritakan secara detail akan kisah Nabi Nuh AS dengan cerita banjir besarnya, dengan cerita perahu yang didirikan di atas gunungnya, dengan cerita anak Nabi Nuh dengan bahasa kasarnya degil, tidak mahu ikut ajaran Islam dan sekaligus tidak mahu menaiki kapal yang dibina oleh Nabi Nuh, dan hujungnya berakhir dengan tenggelam, mati lemas anak Nabi Nuh. Baik, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sekalian, sebenarnya kalau kita nak saring pengajaran, Masya Allah banyak sangat, tak mungkin terungkap dalam masa 10 minit. Cuma kalau boleh, sebelum Ustaz respon kepada akar tajuk kita, Dia Bukan Anakmu, Ustaz nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan supaya sila rujuk ayat yang ke-38 ya. Ayat yang ke-38 surah Hud ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Sadaqallahul azim. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan supaya Nabi Nuh pergilah naik ke gunung yang paling tinggi dan membuat perahu dengan menggunakan kayu-kayu yang ada, di saat itulah menyaksikan bagaimana kaumnya yang degil, yang engkar, melalui Nabi Nuh yang sedang bertukang sambil mengejek-ngejek, wahai Nuh, kamu ni dah bodoh, wahai Nuh, kamu ni dah separuh gila, kok ia pun nak buat kapal bukan atas gunung tetapi itu di tepi laut. Berbagai-bagai ungkapan yang memburuk-burukkan Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Nabi Nuh dengan senang hati menjawab, ya, hari ini kamu boleh perli aku, tapi ingat akan tiba satu hari nanti kamu juga akan diperlikan atas perbuatan kamu. Di sini Masya Allah, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sekalian, satu pengajaran yang sangat penting, iaitu kita sebagai seorang Muslim, pertama sekali kita mesti yakin dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kalaulah Islam ini hanya berpada dengan logik akal semata-mata, tentulah Nabi Nuh akan timbang kali pertama, timbang kali kedua, timbang kali ketiga, dan berakhir dengan berbagai-bagai argumentasi kepada Allah. Wahai Allah,
logik ataupun tidak, munasabah ataupun tidak, kamu nak suruh aku buat kapal nun di kemuncak gunung. Tetapi Nabi Nuh alaihi salam mengambil sikap iman, sami'na wa ata'na, langsung tidak takwil atas apa yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan inilah dia manhaj aqidah semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagai contoh ringkas, bagaimana kisah yang sangat masyhur, bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang kita tahu kemuncaknya Allah Azza wa Jalla mengarahkan Nabi Ibrahim menyembelihkan anak-anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Kok fikir logik akal? Tak logik. Kok fikir dari segi kekuatan IQ, intelligent quotient, juga tak munasabah. Tetapi mereka berfikir secara iman. Maka dengan iman itulah menjadikan mereka benar-benar yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz nak tarik perhatian. Kita dalam jalur berfikir, pertama sekali ada orang ini ada masa dia berfikir dengan menggunakan akal semata-mata. Ada orang ini berfikir dengan menggunakan mata zahir, dan ada orang ini berfikir dengan mata logiknya. Dan setiap itu ada impak yang berbeza-beza. Contoh, kalau kita berfikir dengan mata zahir, maka disebut orang yang berfikir dan merancang dengan hanya berpada dengan mata zahir semata-mata, maka hidupnya sentiasa dalam keadaan tertipu. Contoh ya, tuan-puan, mungkin anda pernah, kita semua naik kereta di highway tengah panas, di hujung jalan tu kita nampak macam air. Sebenarnya itu bukan air, itu refleksi kepanasan melampau yang disebut fata morgana. Tetapi kalau kita hanya berpada dengan melihat sesuatu itu dengan sudut pandang mata zahir, maka selama-lamanya hidup kita akan tertipu. Sebagaimana seseorang itu apabila hanya melihat dengan sudut pandang mata akal, maka natijah daripada melihat dengan sudut pandang mata akal keliru. Contoh ya, Ustaz dengan Ustazah ni, kami berdua ni pensyarah di bekerja sebagai pensyarah di UTM, Universiti Teknologi Malaysia, didedahkan dengan berbagai-bagai bentuk teknologi dan sains. Bagaimana saintis kuno zaman dahulu, mereka memberitahu kepada nelayan-nelayan supaya jangan pergi tangkap ikan sampai ke hujung garisan di tengah-tengah laut, yang kita sebut sebagai garisan khatulistiwa. Sebab apa? Sebab pada logik akal mereka, ni cerita lama ya, pada logik akal mereka, disitulah adanya air terjun yang besar. Tetapi tidak benar. Tapi itulah dia natijah daripada berfikir dengan sudut pandang mata akal, hidupnya keliru. Berfikir dengan sudut pandang mata zahir, hidupnya dalam keadaan tertipu. Yang saya nak kaitkan, inilah dia penting kita kembali kepada acuan melihat dengan sudut pandang mata Al-Quran. Kenapa saya bangkitkan perkara ini? Ya, di Malaysia sekarang timbul kecoh tentang ada seorang hamba Allah yang asalnya lelaki, tapi pergi menunaikan ibadah umrah, menjadi seorang perempuan. Kemudian berbagai-bagai polemik timbul dalam perkara ini. Ustaz tidak mahu pergi jauh berbicara tentang tajuk itu, tapi inilah dia ketidakjelasan akan berlaku dalam hidup kita. Apabila kita berfikir dengan sudut pandang mata zahir, kita fikir dengan sudut pandang mata zahir, natijahnya kita tertipu. Aku ni boleh ke tak boleh? Aku seorang lelaki nak menjadi seorang perempuan, mungkin boleh kot, mungkin tak boleh kot. Tiba-tiba kita buat, sebenarnya kita tertipu tu sebab kita tak ambil panduan daripada Al-Quran. Ataupun mungkin kita berfikir dari sudut pandang mata akal, timbang sana, timbang sini, mungkin boleh, mungkin tak boleh, mungkin boleh, mungkin tak boleh. Akhir sekali kita keliru. Maka mustahak hadirin sekalian, dalam apa jua keadaan sekalipun, siapa kita sekalipun, bukan hanya berpada dengan sudut pandang mata akal, mata zahir, tapi kita mesti kembali kepada melihat dengan iman, dengan akidah, dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Itu muqaddimah ya. Sebentar tajuk lagi tau. Baik, sekarang kita nak respon dalam masa kurang 5 minit ni, ialah berkenaan dengan dia bukan anakmu.
dia bukan anakmu ini secara spesifiknya disebut oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat 45 dan 46, dan ayat itulah diulang oleh Ustaz Furqan Fawaz tadi, diulang berkali-kali, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wa nada nuhu rabbahu qala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalu ghairu salih wa la tas'alni ma laysa laka bi ilmi inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Iaitu kemuncak daripada segala-galanya, hadirin sekalian, apabila anak Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah dalam banjir besar gara-gara tidak mahu tunduk dan patuh kepada perintah Nabi Nuh yang juga merangkap ayahnya, maka bagi Nabi Nuh sebagai seorang ayah, sebagai seorang nabi, melihat anaknya yang tenggelam timbul, akhirnya tenggelam dan mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir, maka mulalah Nabi Nuh alaihi salam cuba merengek kepada Allah. Maka rengetan itulah disebut pada ayat 45, wa nada nuhur, maka berkatalah Nabi Nuh, wahai Allah, inna bani min ahli, sesungguhnya anak aku ni daripada keluargaku. Seolah-olah Nabi Nuh nak kata, wahai Allah, ya, apakan daya, memanglah dia tu mati kafir, tapi kalau boleh timbang-timbang, ni anak aku ni kok dapat excuse boleh masuk syurga dia seorang. Wa anta ahkamul hakimin, kamu maha hakim, maha adil dalam membuat pertimbangan. Ini kalau bahasa mudah kita minta kabel lah. Okey, aku kan Nabi, kamu kan Allah, ini kan anak aku, maka biarlah atas nama kabel aku sebagai seorang Nabi kok dapat excuse. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas menyebut pada ayat yang ke-46, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, dia bukan anak kamu. Allah tu dia sebut direct, menerjah kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu sibuk-sibuk dah kata itu anak kamu, aku nak tegaskan di sini, innahu laisa min ahlik, dia ini bukan anak kamu. Puncanya, innahu amalu ghairu salih, dia tidak beramal dengan amalan yang salih. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung tak layan permintaan Nabi Nuh, dan hujung jatuhnya berakhir dengan anak Nabi Nuh, na'udzubillah, masuk neraka. Ini memberikan kesimpulan kepada kita hadirin sekalian, bahawa kita ni yang disebut ada keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak, dan kita sentiasa menyebut nak baiti jannati, nak supaya rumah tangga kita til jannah. Slogan-slogan seperti mudah untuk kita menyebut, tetapi garis panduannya sama ada masuk syurga ataupun tidak, suami, isteri, anak-anak, kayu ukurnya amalun ghairu salih, amal itu salih ataupun tidak. Maka mustahak ya, selepas daripada ini kita kumpulkan suami, isteri, anak-anak, pandang kepada wajah masing-masing, apakah suami soleh, isteri soleh, anak-anak soleh dan solehah. Kalaulah mereka ini tidak soleh, maka itu dia sesuatu yang telah pun dibuat measurable, yang boleh disukat dan diukur, bahawa na'udzubillahi min zalik, akan tiba satu garis mereka na'udzubillah akan masuk neraka. Jadi ayat innahu amalu ghairu salih ini biarlah sentiasa melekat dalam kepala kita. Dia bukan anak kamu, dia bukan anak kamu, kalaulah anak-anak kita tidak beramal dengan amalan yang soleh. Maaf ya kalaulah surah ini Ustaz agak panjang mengambil masa. Wallahu a'lam. Dan kita akhiri tuan-puan sekalian, bukan akhiri, kita berhenti seketika, dan insyaAllah tuan-puan sila boleh sama-sama melihat iklan tahfiz Madinatul Huffaz, insyaAllah. Dan inilah waktu dia kalau nak buka Maybank online ke, SMB online ke, ya, untuk sama-sama kita menyumbang kepada Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz yang sedang dalam fasa pembinaan, fasa yang kedua.
kita di sini fisabilillah junjung dustur ilahi. Al-Quran dibaca, kaji dan fahami, dakwah manusia untuk menghayati tauhid, syariat dan akhlak, asas terbaik pegangan hidup kami. Keimanan, ketaatan, dihiasi akhlak yang terpuji. Keikhlasan, ketakwaan, rahsia jati diri kami. Kerana Allah kita di sini fisabilillah junjung dustur ilahi. Al-Quran dibaca, kaji dan fahami, dakwah manusia untuk menghayati. Lisan kami untuk zikrullah, hati kami memuji Allah. Paduan ilmu, iman dan amal, ilmuwan Madinatul Huffaz. Lisan kami untuk zikrullah, hati kami memuji Allah. Paduan ilmu, iman dan amal, ilmuwan Madinatul Huffaz. Tauhid, syariat dan akhlak, asas terbaik pegangan hidup kami. Keimanan, ketaatan, dihiasi akhlak yang terpuji. Keikhlasan, ketakwaan, rahsia jati diri kami. Lisan kami untuk zikrullah, hati kami memuji Allah. Paduan ilmu, iman dan amal, ilmuwan Madinatul Huffaz. Lisan kami untuk zikrullah, hati kami memuji Allah. Paduan ilmu, iman dan amal, ilmuwan Madinatul Huffaz. Tauhid, syariat dan akhlak, asas terbaik pegangan hidup kami. Keimanan, ketaatan, dihiasi akhlak yang terpuji. Keikhlasan, ketakwaan, rahsia jati diri kami. Alhamdulillah kita bertemu kembali muslimin-muslimat ya, meneruskan bicara kita tentang Dia Bukan Anakmu dalam talk show kita live malam Jumaat. Terima kasih tuan-puan sekalian ya kerana like dan juga bantu share kepada semua, sebab tuan-puan pun mungkin faham ya, sebenarnya program ini kita lakukan yang menjadi base-nya adalah Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Kami sedang mengusahakan pembinaan fasa yang kedua dan memerlukan kepada sokongan, dokongan tuan-puan sekalian. Jadi insya-Allah bila share tu meluas ya, insya-Allah orang akan lihatlah ya bahawa di sana ada keperluan terhadap
bantuan, sokongan kepada Mak Tafiz Integrasi Madinatul Huffaz. Terima kasih kepada yang sudah share dan like, yang telah berikan komen-komen yang membina kepada kami semua. Terima kasih. Tuan-puan, tadi kita dah dengar panjang lebar sekali Al-Fadhil Dr. Azhar Yaakob, ya, mengulas tentang tajuk Dia Bukan Anakmu yang berkait dengan surah Hud tentang cerita Nabi Nuh. Okey, tuan-puan sekalian, kita punyalah nak anak, semua orang nakkan anak bila berkahwin. Doa Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kalaulah tuan-puan ada kesempatan mendengar perkongsian orang-orang yang buat IVF semata-mata untuk dapatkan anak, ya, yang buat berkali-kali, yang tahan telinga orang asyik bertanya, yang sebenarnya satu tekanan juga nak buat IVF, tapi nak buat IVF tak boleh tertekan, tak boleh stres. Masya Allah, payahnya nak mengimbangi benda tu. Dan ramai kawan-kawan saya pun dah buat, ya, bila dengar tu kan, ya Allah, ya, terasa tuan-puan macam mana besarnya nikmat bila Allah berikan mudah untuk kita dapat anak. Tapi bagaimana bila Allah kurniakan kita anak tiba-tiba, wal-iyazubillah, kalau tiba-tiba Allah isytiharkan dia bukan daripada golongan ahli keluarga kita, dia terpisah, dia bukan anak ketiga kita, bukan anak keempat kita, terpisah daripada ahli keluarga. Itu adalah satu kemalangan, tragedi yang paling besar dalam hidup berkeluarga. Jadi nak mengelakkan tu tuan-puan sekalian, pastikan kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, mendengar kata mak ayah, taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada mak ayah. Dalam cerita Nabi Nuh tadi, semua dilanggar belaka. Allah pun tak taat, Rasul pun tak taat, atas nama mak dan ayah pun tak taat. Habislah kehidupan. Ustazah, sebelum pindah kepada Ustaz Furqan Fawaz, ya, yang dah lama menunggu, ya, Furqan, ya. Jadi Ustazah nak bacakan sedikit hadis Nabi SAW buat renungan kita bersama. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, yurahu rihul jannah min masirah 500 aman, min 500 amin, ya. Angin syurga akan dihembuskan dari jarak 500 tahun. Tu angin syurga, jarak 500 tahun, tapi ada golongan tidak akan cium bau angin syurga tersebut. Siapakah golongan itu? Yang pertama adalah orang yang suka-suka menyebut-nyebut amal perbuatannya. Yang kedua adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah orang yang ketagihan arak. Jadi kalau dalam konteks yang kita bincang ni, yang nombor 2 tadi, iaitu anak-anak yang durhaka. Jadi kita berharap sangat anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh. Dan kita nak tanya soalan sikit pada Ustaz Furqan Fawaz. Ya, Ustaz Furqan dulu belajar kat Mesir, ya, apa semualah, macam banyaklah ilmu, dah cari ilmu apa semua, dan sekarang terus belajar dan belajar. Anak kepada seorang hafiz Quran, guru hafiz Quran, Ustaz Saleh Sani Al-Hafiz. Anak kepada seorang ibu juga yang hafizah Quran. Adik-beradik berapa belas entah, ya, tak tahu, 14 orang adik-beradik. Berapa orang hafaz Quran? 11 daripada 14 orang adik-beradik hafiz dan hafizah Quran. Dan malam ini kita sedang bersiaran, ya, tadi adik kepada Furqan Fawaz sedang musabaqah hafazan Quran, ya, peringkat negeri 9, adik perempuan beliau, masya-Allah. Jadi mungkin ada benda yang Ustaz Furqan boleh kongsikan dengan kita semua. Mungkin nak bagi semangat kepada ibu ayah, ataupun mungkin nak jawab soalan, apa cabaran utama nak jadi seorang anak yang soleh ni? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk menjawab soalan apa tadi, cabaran menjadi anak yang soleh? Ya, apa-apa je lah, ya. Okay, cabaran menjadi anak yang soleh ini rasa semua orang melalui fasa ni. Saya pada usia 10 tahun, biasanya setiap tahun akan naik pentas lah untuk mendapat anugerah akademik lah, alhamdulillah. Tapi satu hari tu abah sebut, anak-anak abah ni pandai macam mana pun, sebelum nak pergi mana-mana, sebelum nak buat apa-apa dalam dunia ni, kena hafaz Quran dulu. Jadi kat situ ada satu tekanan lah. Kita bukanlah minat sangat bidang Al-Quran ni pada asalnya, tapi bila diminta begitu, tekanan bila adik-beradik lain semua dah hafal, dan orang pun duk kutuk-kutuk kita, adik-beradik kau semua bagus sampai kau hancur, macam itulah. Siapa jadi orang itu? Adalah. Adakah anak ustazah? Bukan. Kawan-kawan kan. Sama-sama belajar. Lepas tu kita taat dengan abah. Kita hafal. Bila dah habis tu, kita usaha habis hafal, nak sambung pengajian, nak sambung akademik lagi, tak diberi ni lagi. Abah suruh pula sambung kiraat.
Qiraat ni satu cabang Al-Quran ni dibaca dengan logat lain. Biasa kita dengar orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qiraat ni ada yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada bacaan begitu. Boleh bawa dalam semayang pun. Tapi kalau bawa kat Malaysia memang kena pukul. Jadi bawa kat Mesir lah masa tu. Pernah jadi imam juga kat sana. Jadi untuk mentaati mak ayah ni pada saya sangatlah perlu, sesuai dengan firman Allah dalam surah Isra ayat ke-23, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah melarang kita menengking ataupun menyergah mak ayah kita, akan tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Jadi kat situ kita cuba mentaati apa sahaja perintah mereka selagi tak lari daripada syariat. Jadi lepas tu seterusnya yang tadi lepas dah habis Quran disuruhnya sambung qiraat, ikut juga sebab walaupun pada dasarnya tak mahu, sebab kalau boleh nak sambung kat Malaysia je, tapi kita turuti. Alhamdulillah berkat doa Umi Abah dapat berjaya peroleh ijazah sarjana muda di usia 20 tahun. Usia 20 tahun, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Fawaz. Demikian ya tuan-puan ya, boleh jadikan contoh juga kepada anak-anak kita insya-Allah, dan doa kami semua ya Fawaz, supaya jadi ikon yang baik kepada anak muda, betul-betul bawa anak muda untuk mencintai Terima kasih Pak Cik Al-Quran. juga selalu doakan. Ya betul ya, alhamdulillah. Masa kahwin belum? Belum lagi. Ya. Masih single and available kan? Tak. Tanya sekarang. Okey, dah ada orang dah Dah ada cuma orang. belum tentu tarikh ya nak kahwin lagi. Demikianlah tuan-puan sekalian ya, bila cakap pasal anak ni tuan-puan sekalian, Ustaz ingat sebab baru baca je petang tadi, ada orang soleh ya tuan-puan. Masa tu ada anak dia dan ada lagi orang lain. Tiba-tiba dia nak suruh sesuatu, dia tak suruh anak dia. Dia suruh orang lain yang buat. Jadi nampak obvious sangatlah dia suruh orang lain tu kan. Jadi orang tanyalah kat dia, kenapa tuan tak suruh anak tuan suruh orang lain? Apa jawab orang soleh tadi? Dia kata, saya tak suruh anak saya sebab saya nak mengelakkan daripada anak saya jadi durhaka kepada saya. Sebab saya tahu itu anak saya. Saya tahu itu anak saya. Saya tak suruh dia sebab saya nak elakkan dia jadi durhaka kepada saya suruh orang lain. Ya, sebab saya takut hujung jatuh anak yang durhaka ni adalah jauh daripada rahmat Allah, dan lebih jauh lagi daripada tu akhirat besok tak masuk syurga. Ya, akhirat besok Allah akan azab. Bukan tunggu akhirat juga, dunia Allah akan azab. Jadi Ustaz cuba memahami tuan-puan, sebab ada komentar daripada apa yang orang soleh tu sebut. Kenapa beliau buat macam tu? Sebab tuan-puan sekalian, tengok ya macam mana hati seorang ibu, hati seorang ayah. Dia paling takut anak tu jatuh durhaka, paling takut. Jadi dalam keadaan orang tu, seorang ayah tahu sangat anak dia, kalau suruh bukan nak buat. Dia tahu sangat kalau suruh kan membantah-bantah. Jadi daripada jadi macam-macam, tak nak jadi anak durhaka, tak nak sampai anak tu jadi durhaka, ayah tu boleh suruh orang lain. Dalam masa yang sama, apa kata orang soleh tu? Dia nak berusaha baiki lagi diri dia dan baiki anak dia. Sebab Nabi sebut tuan-puan sekalian, satu pemberian yang terbaik daripada seorang ayah kepada anak dia adalah mendidik anak tersebut kepada budi pekerti yang baik, mendidik anak tersebut pada adab yang baik. Jadi tengok macam mana orang soleh berfikir ya tuan-puan, tak nak mudah-mudah, tak nak sampai anak terjerumus dalam golongan orang-orang yang derhaka. Sampai macam tu sekali seninya dia fikir tak apalah, anak tu kena dididik lagi, jangan sampai jadi derhaka, suruh pula orang lain. Dan Ustaz bila baca tu, Ustaz pun terfikir tuan-puan, kadang macam itulah dengan anak-anak ni. Anak yang rajin yang selalu kena suruh kan, bukan anak yang malas. Betul tak Fawaz? Ya. Agak-agak sebab apa? Sebab kita pun tak nak anak-anak yang kurang rajin tu kan bertimpa-timpa pula lah ya, dosa ke apa kan. Jadi suka nak settle masalah, suruh yang rajin. Tapi dalam masa yang sama, kita sebagai ibu ayah ada tanggungjawab apa dia? Anak-anak ni kita kena upgrade. Ya, ketaatan mereka kepada Allah, iman mereka, tauhid mereka terutamanya. Sebab yang menjadikan dia bukan anakmu itu, benda yang paling dasar sekali adalah ketika mana seorang anak itu kufur kepada Allah, ya. Seorang anak itu lari daripada landasan tauhid ataupun akidah Islamiah yang sebenarnya. Jadi tuan-puan sekalian, ya, memang rancangan kita ni tak lama lah bersiaran, ya, tak panjang masanya. Jadi tuan-puan sekalian, kita ada iklan dulu ya. Ya, kita ada sedikit iklan yang kita sediakan kepada tuan-puan sekalian, ya, sambil-sambil mungkin minum Milo ke makan ke apa, silalah tengok iklan ni. Dan tuan-puan sekalian boleh sharekan, ya,
like dan share. Ini adalah iklan Kembara Rohani Bandung siri yang ke-20. Kita hanya ada beberapa seat lagi. Silakan segera tuan-puan, kalau ada suami isteri nak mengeratkan kasih sayang, ya, nak menambahkan ketaatan, rasa ketaatan kita kepada Allah, Rasul dan sebagainya, manalah tahu ini menjadi wasilah dan jalan. Sebab kita akan bertemu insya-Allah dengan para ulama di sana, ya. Pada 5 dan 8 Mac 2020 insya-Allah kita akan aturkan pertemuan dengan Agim, dengan isteri Agim, Teh Ninih Mutmainnah, dengan Pak Deda dan ramai lagi pak-pak yang lain kat sana insya-Allah. Jadi tuan-puan jangan lupa hubungi Puan Ain, Puan Ismi, nombor tertera. Ya, mudah-mudahan dapat kita bersama-sama dengan ustaz dan ustazah insya-Allah, ya, yang menjadi pembimbing supaya kita tahu bahawa di sana bila melancong, bila mengembara, ada sesuatu yang kita boleh upgrade dari sudut spiritual dan rohani, bukan semata-mata dapat secara fizikal ataupun minda sahaja semata-mata. Jadi itu dinamakan sebagai kembara rohani. Silakan tuan-puan, kalau boleh penuhkan seat tu malam ni juga, hubungi terus Puan Ain dan juga Cik Ismi. Jadi insya-Allah kita akan beralih kepada Al-Fadhil Dr. Azhar untuk penggulungan, ya, perbincangan kita pada malam ini. Jadi silakan Ustaz, silakan Doktor, ya, apa agaknya penggulungan kita pada malam ini sebelum nanti insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan pula. Silakan. Okey, terima kasih pada Ustazah. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sekalian, merujuk kepada tajuk kita, dia bukan anakmu, kita boleh bayangkan betapa pilunya akan Nabi Nuh alaihissalam, anak yang menjadi darah dagingnya. Akhir sekali dia dapat melihat dengan mata kasarnya sendiri bahawa hujung jatuh anaknya ialah masuk neraka. Dan ini sesuatu yang sangat ngeri tuan-puan. Bayangkan ngeri tak ngeri. Ustaz cuba buat satu analogi yang mudah. Contohnya begini, katakanlah tiba masa nak berhari raya, kita sekeluarga masing-masing tinggal di mana? Di Kuala Lumpur umpamanya. Nak berhari raya, pulang ke mana? Pulang ke Kedah, pulang ke Kelantan, pulang ke Terengganu. Kita ada 5 orang anak. Okey, akhir sekali yang berlaku ialah kita suami isteri akan pulang, 4 orang anak juga boleh pulang. Cuma seorang saja anak bongsu usia 7 tahun tidak boleh pulang. Dia mesti berada di Kuala Lumpur seorang diri selama seminggu. Biarpun tinggal seorang diri, nak makan boleh makan, nak minum boleh minum, nak tengok handphone boleh tengok handphone, nak berkomunikasi boleh berkomunikasi. Tetapi hadirin sekalian, apa perasaan kita sebagai ibu, apa perasaan kita sebagai ayah, apa perasaan kita kepada perasaan adik-beradik yang lain? Apakah senang hati? Terfikir semacam, ya Allah, macam manalah anak aku yang tinggal seorang-seorang diri kat Kuala Lumpur, sedangkan yang lain semua dah balik kampung. Padahal kok nak makan boleh makan, kok nak minum boleh minum, kok nak pakai boleh pakai, tetapi hati tak tenang. Sedangkan isu Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik, Allah beritahu, wahai Nabi Nuh, ini bukan anak kamu, dan hujung jatuhnya dia bukan ahli syurga. Remuk redan hati seorang ayah. Maka di sinilah hadirin sekalian, Ustaz tegaskan sekali lagi bahawa perkataan innahu laisa min ahlik ini, marilah kita cernakan dalam kehidupan kita. Pulang ke rumah, pandanglah wajah anak, pandang dengan ainur rahmah, dengan air kasih sayang. Apa yang telah kita beri kepada anak-anak kita, pendidikannya, agamanya, akhlaknya, akidahnya, syariatnya. Kita tak nak kita nampak bermesra, kita nampak hoha-hoha, enjoy life kehidupan kita di dunia, sedangkan bila sampai ke akhirat kelak, na'udzubillah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nah, separuh keluarga masuk syurga dan separuh keluarga masuk neraka sa'ir. Kenapa? Innahu laisa min ahli. Jadi sebagai penggulungan kepada tajuk ini, dan juga dalam ruang lingkup kita berada dalam berbincang dalam surah Hud ini, Ustaz nak tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nanti tamat siaran ini silalah rujuk surah Hud ini pada ayat yang ke-44. Ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qila ya ardu abla'i ma'aki wa ya sama'u aqla'i wa ghidal ma'u wa qudil amru wastawas 'alal judi wa qila bu'dal liqaumiz zalimin.
Ayat ini menceritakan bagaimana penghujung kepada bah banjir besar Nabi Nuh itu akhirnya surut dan kapal Nabi Nuh berlabuh di satu tempat namanya Bukit Judi. Apa yang Ustaz nak sebutnya ialah begini. Ustaz cuba nak imbas balik pengalaman sekitar 15 ataupun 20 tahun yang lampau ya, masa belajar di University of Jordan. Pada masa itu Ustaz mengikuti kuliah pengajian tafsir di peringkat PhD sebagai mustami' dengan seorang profesor namanya Profesor Dr. Fadl Abbas. Beliau ni tuan-puan, Masya Allah, orang yang sangat alim lah bagi kami lah, dengan penguasaan ilmu hafazan Quran, dengan ilmu tafsir, biarpun beliau seorang yang buta. Tuan-puan, kelas pengajian PhD level 3 jam tau, 3 jam. Dalam masa 3 jam itu beliau menghuraikan terdapat 15 i'jazul Quran yang ada pada ayat 44 surah Hud. 15 i'jazul Quran, 15 balaghah, 15 nahwu, 15 bayan, badi', ma'ani. Dari segi sarafnya bagaimana dibahas secara terperinci. Masya Allah, ustaz yang mendengar tu bahasa mudahnya kenyang. Ya Allah, melaut sangat ilmu Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, subhanallahil azim, Al-Quranul Karim yang ada di hadapan kita 30 juzuk ni sangat unik tuan-puan. Dari segi ingredient, intipatinya terbaik. Dari segi susun bahasanya terbaik. Dari segi struktur ayatnya terbaik. Bayangkan beliau menghabiskan masa kurang lebih hampir 3 jam membahaskan tentang mukjizat dari segi struktur bahasa, dari segi balaghah yang ada pada ayat tersebut. Jadi inilah yang menjadikan ustaz secara peribadi terinspirasi juga untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kami di Mahat Tahfiz Integrasi Madiatul Hufaz bersama dengan anak-anak. Kalau ustaz lah secara peribadi, alhamdulillah anak-anak di Tahfiz Madiatul Hufaz setiap pagi Isnin dan setiap pagi Selasa selepas solat subuh mereka semua akan mengikuti kelas pengajian khas bersama dengan ustaz di bawah tajuk Kajian Al-Quranul Karim, di mana kita akan baca ayat Quran, kita akan hurai, kita akan syarah, kita akan tafsir dari segi bahasa Arabnya, dari segi nahwunya, dari segi sarafnya, dari segi balaghahnya, dari segi sastranya, dan dari segi pentafsiran ayat Al-Quranul Karim. Begitulah juga kalau Ustaz Nafizah Musa, beliau secara khusus pada setiap hari Rabu malam beliau akan memberikan tumpuan kepada pengajian tajwid, pengajian akhlak dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, bincang bab Quran ni dia tak akan ketepi dalam masa yang singkat, ilmunya sangat luas. Maka Ustaz nak gulung di peringkat ustaznya ialah tuan-tuan dan puan-puan, jadikanlah Al-Quranul Karim penghias hidup kita, bacalah selalu dan kajilah selalu. InsyaAllah kita akan bertemu dengan nikmat yang kita tak akan dapat rasa kecuali kita benar-benar enjoy hidup dunia dan akhirat. Jadi itulah rasanya yang dapat Ustaz sampaikan pada penggulungan ini. Al-hayatu fi zilalil Quran ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Ini kata-kata Sayyid Qutb rahimahullah, bahawasanya hidup di bawah naungan Al-Quran ini adalah satu nikmat, dan nikmat ini tak akan dikecapi kecuali mereka yang betul-betul involve, terlibat dengan Al-Quranul Karim. Okey Ustazah ya? Baik. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Azhar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikian ya perbincangan kita pada malam ini. Dan insya-Allah untuk pengetahuan para muslimin muslimat, kami nak menjemput sama-sama dengan kami hadir secara online ya untuk mengikuti live kami Jom tu Jannah pada hari Ahad malam. Kenapa hari Ahad malam? Hari Ahad dekat ni insya-Allah. Kerana kami ada tetamu lebih daripada 300 orang ziarah silaturahim warga Singapura bersama dengan kami berdua dan juga Mahat Tahfiz Integrasi Madiatul Hufaz yang akan berlangsung pada hari Ahad, di mana kita akan buat live Jom tu Jannah pada jam 8 hingga 10 malam insya-Allah. Jadi pastikan tuan-puan dapat bersama-sama pada malam itu ya.
untuk menyaksikan live Jom Tu Jannah yang bersiaran dengan warga Singapura. Muslimin-muslimat sekalian, kami mohon doa untuk Madinatul Huffaz dan juga sebenarnya lupa nak cakap daripada awal tadi, Ustaz Furqan Fawaz ini mewakili komuniti Ma'tafiz Darul Furqan yang telah pun memberikan sumbangan baktinya kepada masyarakat, ya, lebih daripada 20 tahun lebih. 26 tahun. Berapa orang dah hufaz yang dikeluarkan, Ustaz Furqan? Ramai. Tak terkira dah. Dah beribu-ribu dah, masya-Allah. Ya, ustazah pun, kami pun itu kan bang, ya. Sebenarnya kami pun dapat inspirasi sangat daripada kedua orang tua Ustaz Furqan Fawaz yang bertatih daripada zero, tuan-puan sekalian, untuk membangunkan, ya, Ma'tafiz Darul Furqan yang sentiasa jadi inspirasilah kepada kami berdua. Ya, itu adalah otai, ya, dalam mengasaskan dan dalam membangunkan Ma'tafiz Darul Furqan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Furqan Fawaz dan semua ahli warga Tahfiz Darul Furqan. Jadi tuan-puan sekalian, sebagai penutup seperti mana biasa, ya, kita sebelum ditutup dengan doa oleh Dr. Azhar, Ustaz lupa nak maklumkan, pada minggu hadapan hari Khamis masa yang sama 9:30 malam, di mana tajuk kita adalah dunia handphone. Ya, ini adalah satu persoalan yang menjadi pertanyaan kepada kita semua. Kita nak tahu macam mana nak buat, macam mana nak jadikan benda itu sangat positif, baik dan bermanfaat. Jadi saksikan bersama kami, tajuknya dunia handphone, di mana tetamu kita adalah anak sulung ustazah, iaitu yang berbahagia Nur Natratun Naimah binti Azhar. Jadi insya-Allah boleh dengar pandangan Kak Long, orang muda, tuan-puan, saya nak buat ni dengan gadget-gadget dengan handphone ni. Jadi pastikan bersama kami pada Khamis minggu hadapan. Silakan Dr. Azhar untuk kita tutup dengan doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang bersifat as-salam, penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, kemakmuran, kesentosaan. Daripada kamu datangnya as-salam, kepada kamu dikembalinya as-salam. Wahai Allah, hiduplah kami dengan as-salam, matilah kami dengan as-salam, iringilah kami ke kubur dengan as-salam, bangkitlah kami kepada mahsyar dengan as-salam, dan kemuncaknya masuklah kami ke dalam syurga-Mu Darussalam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuklah kepada kami kebenaran itu kebenaran, dan berilah kepada kami nikmat kekuatan rezeki untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wahai Allah, tunjuklah kepada kami kebatilan itu kebatilan, dosa itu dosa, dan maksiat itu maksiat, dan berilah kepada kami rezeki kekuatan untuk kami menghindari daripada maksiat itu terus membelenggu hidup kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau pesongkan hati kami setelah Kau berikan taufik dan hidayah kepada kami, dan kami memohon agar Engkau berikan taufik dan hidayah berkekalan kepada kami sehinggalah kami menemui Kamu, wahai Allah. Allahumma ansul Islam wal muslimin fi kulli zaman wa fi kulli makan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah Islam, tolonglah pejuang-pejuang Islam di seluruh dunia. Bila kekuatan kepada mereka, nikmat istiqamah kepada mereka, nikmat mati syahid kepada mereka, untuk menumpaskan musuh kami dan musuh Kamu, wahai Allah. Wahai Allah, kalahkanlah musuh-musuh Islam, goncangkanlah pendirian mereka, lesukanlah kekuatan mereka, dan berilah kemenangan kepada kami untuk mengalahkan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah kepada kami sebuah kebahagiaan hidup di dunia dan sebuah kebahagiaan hidup di akhirat kelak, dan jauhilah kami daripada azab kubur dan azab neraka-Mu. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
much. Terima kasih Mas. Kami alhamdulillah masuk hari keempat check out daripada MQ Guest House dan sekarang sedang menuju buat persiapan ya dengan 3 buah van untuk menuju ke Eko Pesantren Darut Tauhid. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah sekarang kami serupa sampai di Darus Sunnah di Eko Pesantren dan keluasannya masya-Allah sangat luas. Ada kurang lebih hampir 1,500 orang pelajar yang belajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, tadika, dan sekarang ini jemaah kami Malaysia sedang bakal dibeli taklimat berkenaan dengan kegiatan berkuda di sini yang menjadi salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebagai rumusan lah, satu word yang saya boleh cakap lah daripada trip ni, memang amazing.
Kalau kat Malaysia dia ada Milo dekat sini pun ada Milo juga, tapi Milo macam ni Milo Cube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa kedua mulai dibina yang akan menelan kos sebanyak 8.4 juta di Gombak. Maka Ustaz mewakili warga tahfiz, pihak pengurusan tahfiz mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mengalu-alukan tuan-puan untuk sebarang bentuk sumbangan, doa dan juga sokongan, motivasi, semangat semualah untuk kami, dan terima kasih semua. Jazakallah khairan katsiran.